Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin. Rabbal alamin. Amin. Amin. Kalau tak nampak bagi tahu tau. Okey Ustazah. Yang ni nampak tak? Nampak, saya nampak duit. Ya Allah, kenapa tak? Banyak duit. Kan banyak kan duit ni? Nak ambil, nak ambil, nak ambil. Okay. Nampak Nampak. Saya nampak Mr. Krabs. Saya nampak Mr. Krabs. Mr. Craig Eugene. Apa tutup muka dia? Patut kena nampak muka dia. Okay. Ini pengertian muamalat. Pengertian muamalat kita dah belajar betul. Muamalat kita dah belajar kan? Dah. Nak belajar balik semula muamalat ke nak Dah. terus pergi jual beli? Jual beli, bos. Kita pergi Sekejap. Saya Boleh je apa-apa Ustazah. Ustazah nak pilih apa-apa saya tak kisah. ni. Ini. Cleaning. Apa jual beli ni dekat unit 2. Rasa nafsu. Muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Okey. Okey, pengertian jual beli ada 2. Ada 2 versi. Satu daripada segi bahasa, satu lagi dari segi syarak. Dari segi bahasa apa dia? Anukah sesuatu dengan sesuatu yang lain? Syarak? Maka harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. Barter. Okey. Tekan. Baik. Sabar. Okey. Siapa boleh bacakan dalil Quran? Amir baca, Amir. Okey, baca. Wa'ahallallahul bai'a wa harramar riba. Riba bukan roba. Susah nak baca. Dekat bawah. Apa dia punya baris dia dekat atas. Bawah sabdu. Okey, maksudnya? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Pengertian pengertian jual beli tadi ada yang tak faham ke? Ke saya kena explain balik semula? Faham Semua faham Okay. Faham. Tak tipu Allah. Kami nak baca ke? Kejap. Hai. Awak nak baca ke? Mai tak mute dari tadi. Sekejap. Ya kan mic mute. Oh, awak nak test mic. Okay, sorry. Sekejap. Saya gabra. Okay. Yang ni pula hikmah jual beli. Hikmah jual beli apa dia?
memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia. Dapat memiliki sesuatu dengan cara yang halal dan diredai Allah. Okey. Apa maksud dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia? Apa maksud? Siapa boleh terangkan? Siapa boleh jelaskan apa maksud memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia? Mana Maywish? Baru So, nak tanya. maksudnya dia Demam. macam kita Oh. doa. Maksudnya macam kalau kita doa, hajat tu betul-betul macam No. dimakmurkan. Jual beli Wish. tak ada kaitan dengan doa sayang. Ya. Okay. Cuba try yang lain. Ke yang lain nak try dulu? Sibuk je. Amma. Kau boleh terangkan ni. Dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia. Boleh? Okay. Sekejap. Aira boleh Aira? Faralina? Boleh? Okay. Afif boleh tak? Afif boleh explainkan ni. Dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia. Kau lah, saya pun tak faham. Okay. Memenuhi hajat dan keperluan manusia. Hajat ni apa yang kita nak. Keperluan hidup manusia ni maksudnya, ingat tak saya ada cakap 3 segi. Makanan, minuman, udara, Makanan, minuman, keluarga, rumah. tinggal. Ingat tak? Yang hajat ni contohnya macam kita perlukan duit, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, kita nak beli laptop, kita nak beli coklat, nak beli phone. Macam itulah contohnya apa yang kita nak dalam hidup kita. Dia macam apa yang kita nak. Wish. Macam kita nak beli kita nak beli something. Macam itulah. Okay, clear? Kalau keperluan hidup manusia ni pasal more tu macam kalau kita tak ada benda ni, kita mati. Kalau Makanan, minuman. macam rumah pun kalau kita tak ada, kita susah, betul tak? Betul tak? Udara, oksigen. Betul. Itulah maksud dia. Okey. Dapat memiliki sesuatu dengan cara yang halal dan diredai Allah. Apa maksudnya? Dapatkan benda tu dengan cara yang halal. Good. Cara yang halal dan diredai Allah tu caranya macam mana? Tolak hajat. Doa. Doa lagi? Doa lagi? Kita boleh pergi rompak ke? Duit haram. Boleh pergi mencuri ke? Tidak boleh. Tak, ke kita boleh macam kita buat style along. Ada bunga-bunga. Ada duit pokok, duit bunga. Mana boleh? Visible confusion. Okay. Tak pun, cara paling senang, cara paling bukan cara paling senang. Perkataan paling mudah untuk awak ingat, benda yang
cara yang halal dan diredai Allah ialah kerja. Kalau kita kerja kita tu halal, jadi duit yang kita dapat tu pun halal. So, kalau kita nak beli rumah ke, kereta ke, makanan ke, apa sekalipun yang kita nak beli, kita dapat duit daripada hasil yang halal, bukan daripada hasil yang haram. Faham? Faham? Faham. Okey. Sekejap. Okey. Rukun jual beli apa dia? Rukun jual beli apa dia? Jual pembeli arti berikut kabul. Ustazah, ijab ke apa? Ijab ni macam akad. Ijab kabul ni macam akad. Dia macam biasanya, perasan tak kalau kita pergi beli barang, ada penjual akan cakap, saya jual ya. Kalau yang pembeli ni Saya akan beli. cakap, saya beli. Saya beli. Tak cakap pun. Faham. Dia macam tu Ya, lah. dia tak Dia ada. macam akad. Tak paksa. Kita dah deal Tak paksa. Dia kalau kita dah deal awal-awal dengan siapa chat? Kita dah deal awal-awal dengan dengan penjual, dengan seller. Kita dah deal awal-awal, kita hendak, contoh yang perempuan nak beli lipstick ke, nak beli makeup remover ke apa ke, kalau yang lelaki nak beli PS4, PS5 ke apa ke, whatever tu kan. Awak dah deal awal-awal dah tahu siap-siap barang awak nak beli apa, dengan siapa awak nak beli, berapa harga dia, kuantiti dia macam mana, kualiti dia macam mana, kuantiti dia berapa. So bila semua dah tahu, semua dah complete, masa berjumpa, masa dia bagi barang awak bagi duit. Faham tak? Faham tak saya cakap? Sekarang. Saya faham. Faham. Okey. Faham. Faham. Okey. Dan saya tak payah explain yang ni lagi Okey. Kita pergi dekat syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan atau pembeli ni ada 3. Islam, tidak dipaksa, berakal. Dia Islam, dia kena Islam kalau dia nak beli, kalau dia nak jual ayat-ayat Al-Quran, kalau ayat-ayat Al-Quran, Quran, Iqra. Macam contoh kedai buku. Orang tu mesti, yang jual tu mesti kena Islam. Kalau dia nak jual Iqra ke Al-Quran ataupun kaligrafi. Awak tahu tak kaligrafi? Tulisan. Tahu. Tulisan macam Hot. Tulisan khat tu. Lepas yang macam ada berangkai. buat frame tu kan? Tahu kan? Yang buat frame yang Tahu. selalu orang gantung-gantung. Laminate. Yang lepas tu ada macam ada buat ukiran. Dia selalunya, bukan yang selalunya. Orang yang jual benda tu semua dia mesti kena dia mesti Islam. Kalau dia bukan Islam, bukan tak sah, tapi kita tak tahu macam mana dia buat. Faham tak maksud saya? Okey. Faham. Lepas tu kalau tak dipaksa ni, contohnya Faham. dia jual minyak wangi. Dia jual minyak wangi. Dia perkenalkan dekat awak, lepas tu dia cerita dah dekat awak minyak wangi ni tahan berapa lama, dia bau dia macam mana, artis mana pakai, apa semua, produk mana ni, apa semua. Lepas tu bila awak cakap awak tak nak beli, dia tak cakap macam akak, adik ke, akak ke, acik ke, makcik ke, whatever. Kalau tak beli rugi ni, nanti dah habis stok lah apa, whatever. Macam dia desak awak untuk beli. Dia macam buat awak frustrasi sayang. Ya?
Mulai kan kena scam macam tu. Ada orang ni kan, dia dekat jalan-jalan lah. Dia pergi kat mak saya tu. Dia pergi betulkan kasut dia lah. Lepas tu bila dah siap, dia pergi minta duit. Mak saya tak Sindiket tu, minta. sindiket. Dia Sindiket. datang, Tu Jahat lah. sindiket. baikkan Sindiket. memperbaiki kasut, lepas tu minta duit. Macam tu Sindiket. pula. Tu sindiket. Selalunya memang saya pernah kena macam tu. Macam Saya pernah kena. dia buat terus tak. Orang tak minta pun, tapi dia buat. Selalu sangat jumpa orang macam tu. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Tapi memang ada orang yang macam tu. Ada tu kita tak ada minta tolong dia pun untuk angkat barang kita ke apa ke. Tiba-tiba dia datang kat kita, dia minta dia tolong kita. Ingat kan dia ikhlas ke apa, rupanya dia macam Upah. dia kalau macam kita dah memang tahu tu ada kena upah. Macam dah memang kata upah lah kata kan. Okey lagi kalau kata dia macam mana? Kalau upah ikut kita tau. Ikut kita nak bagi berapa. Sebab dia pun tak cakap dia nak berapa. Betul tak? Kalau macam contoh kalau kita nak buat pembinaan. Contohlah macam kita nak buat renovate rumah ataupun nak buat wardrobe ke apa ke. Dekat situ orang tu biasanya orang pertukangan tu dia akan bagi tahu siap-siap upah dia berapa. Tapi kalau yang dekat luar ni dia tak cakap pun dia punya upah berapa. Lepas tu bila kita bagi RM10 ke RM5 ke dia persoalkan. Dia persoalkan kenapa bagi RM10 je. Tak pun kalau dia tak persoalkan dia duduk je dekat situ sampai kita bagi dia RM50. Ada orang macam tu. So ada juga yang macam dia buat macam sedekah kot. Lebih kurang lah dia macam buat sedekah. Tapi bila kita sedekah, dia tak terima yang RM1 ni. Dia terima yang RM5 ke atas saja. Kalau kita bagi, ada juga yang Syukur. ada tu dia jenis tengok dompet kita tau. Dia check, dia macam bila kita buka dompet, dia tengok dompet kita ada berapa ringgit. Kalau kita dalam dompet kita tu ada 100 ke 50 ke, tapi kita bagi dekat dia RM1, dia macam kenapa tak bagi RM50? Kan lebih bagus untuk Dia tak RM50. syukur. Dia macam tu lah. Ada orang yang macam tu. Ada orang macam tu. So Kalau kita orang yang lari je. Lari je, saya tak sure lah selamat atau tak selamat. Sebab biasanya orang yang macam orang macam tu dia kurang hajar. Kurang dia ajar. Okay, kalau macam tu orang macam tu dia paksa kita. So tak boleh. Bukan tak boleh macam So macam mana? Macam mana tu? Orang Kalau yang kita tak tahulah. So kita nak bagi ke tak? Kalau duit kita. okay, kita dah macam tu. So macam awak letak je duit, lepas tu awak belah je. Belah je lah. Kalau awak rasa awak tak selamat, awak cari tempat yang selamat bagi awak. Contohnya macam balai polis ke. Tak apa awak balik rumah terus. Macam tu je lah. Tak apa awak pergi dekat tempat yang ramai balik orang. rumah. So maksudnya orang kalau tu contoh ikut lah. Terus dia boleh stalking. Tapi kalau dia tak pakai kereta. Kalau biasanya Kalau orang yang meminta duit kat kita tu kan, yang dia miskin, tapi dia minta duit, tapi yang macam saya cakap kan, dia check duit dompet kita kan. Lepas tu kan dia cakap kenapa tak bagi 50 macam lagi bagus kan. Kalau Sazan, kalau saya, dia minta macam tu kan, saya lari terus, saya biar je lah. Tak kau lah, aku bagi duit kau terima je lah. betul orang macam tu. Kalau dia minta lebih banyak kan, tak payah bagi dia RM1 langsung. Tak payah bagi apa-apa. Kalau dia minta je. Sazan pergi dekat dia punya baku, Sazan Saya ambil duit. dapat duit daripada tak dapat apa-apa. Lepas tu Sazan bagi dia 50 sen. Tengok dia react macam ni. Tapi memang ada manusia yang macam tu. Memang ada. Ya, kalau yang macam tu, dia dah dikira paksa kita. Lepas tu dah dikira macam tak berakal lah. Kalau dia betul berakal, dia takkan buat macam tu. Dia kalau orang yang berakal ni, dia tahu apa syarat dia, apa yang perlu dia buat, apa yang tak perlu dia buat, apa yang patut dia buat, apa yang tak patut dia buat.
Okay. Faham? Faham. Okay. Tapi apa kena-mengena dengan jual beli? Tak, dia macam ni. Jual beli dengan benda tu dia tak nampak yang sama dia. Saya nak explain untuk yang ni. Dia macam ni, bila kita terpaksa beli, kita dipaksa beli, lepas tu dengan yang berakal ni. Ada juga yang macam aduh pening. Dia ada manusia yang macam tu. Kalau dekat kedai pun ada juga yang macam tu. Dia akan persoalkan kalau kita nak kita Masa tu saya pun ada. Satu orang Cina ni dia tunjuk air je dekat mak saya, lepas tu acah-acah tak ada suara. Yes, ada yang macam tu. Lepas tu this one is pengalaman saya sendiri. Masa tu pergi Watson dan saya rasa insaf nak pergi Watson dah. Saya pergi Watson, niat nak beli foundation satu je. Tapi sekali jumpa orang tu, dia promote dia punya barang, foundation dia kecil je. Lepas tu ada brush dia sekali lah. Brush dia tu kualiti dia tak bagus mana pun, tapi total semua tu 300. Dalam masa seminggu lebih kurang benda tu dah habis dah. Apa lah. Dia memang paksa saya beli sampai kedai tu dah nak tutup dah. Kedai tu dah nak tutup. Dia paksa saya beli. Tu saya macam dia mula tu dia tanya nak beli apa. Teruknya. So dia macam benda ni semua ada. Macam bukan dalam jual beli pun still ada juga orang yang macam ni. Tapi kalau Ustazah tak ada 300 macam mana tu? Saya memang Mungkin saya dia akan cakap, syukurlah cucuk duit dekat ATM. Yes, dia memang ada suruh saya check ATM. Masa tu saya tipu dia, saya cakap saya ada berapa ringgit je sebab saya pun nak tujuan saya nak pergi Watson untuk beli satu foundation saya je. Tapi bila dia datang dekat saya, sebab masa tu saya cari foundation saya tak jumpa. Tu yang dia datang kat saya niat nak tanya je ada ke tidak. Tapi dia muncul tiba-tiba, lepas tu dia promote satu produk ni. Tu terus tiba-tiba 300. Saya macam Mahalnya tu berapa? kecil je. Macam baru Mahal. pakai, baru Apa pakai. shampoo saja pun RM20. Kan? Ustazah buat apa? Buat apa? Ustazah bayar kan dia? Buat apa? Saya tak nak, tapi habis tu sebab kedai dah nak tutup. Dia tak bagi saya keluar. Jadi tak nak saya kena belilah. baru boleh keluar. Baru boleh keluar ke apa? Ya. Baru boleh keluar. Ya. Gila benda tu. Lama saya tumbuk dia. Dah lama saya tumbuk dia. Biar dia mati, lepas tu kita terus lari. Tak tahulah. Dia macam tu. Kalau beli, baru kau boleh keluar. Gila macam tu. Dia Boleh, kalau Ustazah tumbuk dia nanti kita tak jumpa Ustazah dah. Ustazah masuk penjara. Kau nak belajar macam ni? Cakap je lah nak. Dia macam masa tu macam entahlah. Okey dah habis. Kenapa Ustazah tak jerit tolong je? Ada function yang tak ada orang tahu pun, tak ada orang dengar. Sebab masa tu saya masuk kedai tu dah memang nak tutup. So saya sebelum kedai tu nak tutup saya terus masuk. Sebab saya tanya dekat orang yang nak tutup tu, saya tanya boleh ke lagi? So dia kata boleh. So dia tanya nak cari apa je. Cakap nak cari foundation je. Lepas saya nampak dia punya brand dekat situ, dekat-dekat je dengan pintu, dengan cashier. Terus pergi tapi tak jumpa foundation saya. So tanyalah dekat orang kat situ, ada ke tidak kod mata saya yang something wrong saya tak nampak. Tu saya tanya dia, tapi jadi lain. Lepas tu pula pintu tu automatik. Awak rasa macam mana kalau pintu automatik? Terkurung saya nanti kalau saya lambat keluar. Okey. Syarat harga dan barang. Syarat harga dan barang
barang mesti kena bersih, suci, bersih. Lepas tu barang tu, barang tu mesti kepunyaan penjual sendiri atau wakil penjual. Lepas tu ketiga, barang diserahkan kepada pembeli ketika melakukan akad jual beli. Last, ketahui tentang jenis, kadar dan sifat. Maksud dekat sini, barang yang kita beli ni mesti suci, bersih. Maksudnya benda yang bukan haram. Benda haram yang kita jual apa dia? Arak lagi? Dadah. Dadah. Babi. Daging. Babi. Daging babi. Okay, dan Kulit pasal tu kulit Peppa Pig. Kulit Peppa Pig. so yang tu lah. Lepas tu barang yang kita nak jual ni mestilah produk kita sendiri ataupun kita suruh wakil kita yang tu. Allahu Akbar. Wakil kita yang jualkan. Contohnya macam kalau biasanya ada dropship, betul tak? Kalau peniaga ni dia ada dropship dia, agent dia, betul tak? Dia mesti macam tu. Lepas tu barang diserahkan kepada pembeli ketika melakukan akad. Maksudnya macam masa awak pas barang, contohlah kita peniaga kan, contoh awak beli pen. Tahu tak pen saya? Beli pen, saya bagi pen tu dekat awak, saya pun cakap saya beli awak pun cakap balik. Awak balas balik, saya jual. Saya jual. Saya berhadlah terbalik. Awak cakap awak Kalau dia tak jawab, kalau dia tak jawab, Palau. mungkin dia tak tahu kot. Biasanya kebanyakannya orang tak tahu yang itu. Orang dewasa tahulah. Baguslah, lagi bagus cakap begitu. Kan? Yes, betul. Sorry. Okay, jap. Okay. Ini apa? Okay, pasti ini larangan. Larangan menjual. Larangan jual beli. Okay. Dekat sini dah cakap awal-awal, kita dilarang jual binatang buas yang haram dimakan. Dekat sini dah tahu dah. Binatang buas yang haram dimakan. Tahu dah kan apa dia? Betul tak? Buaya. Lepas tu dekat sini menjual sesuatu yang najis. Abaikan yang tu. Menjual sesuatu najis yang tidak dapat disucikan. Contohnya macam dadah lah. Dadah tu memang tak boleh untuk kita kan? Betul tak? Dadah, arak. Betul? Sini kat situ awak ingat. Boleh. Betul. Yes. Okay. Lepas tu menjual harta benda yang digadaikan kepada orang lain. Melainkan dengan keizinan daripada orang yang memegang gadaian. Maksudnya contoh awak gadai emas dekat kedai emas. Lepas tu kawan awak nak jual emas yang awak gadai tu. Yang itu tak boleh kalau awak tak izinkan. Kecuali kalau awak izinkan dekat kawan awak tu untuk gadai kat emas awak tu. Okay? Faham? Gadai tu jual ke? Gadai tu kira macam, dia macam cagaran tau. Dia macam awak pergi dekat, kalau macam mana kalau emas ni kita pergi dekat gadai, kita pergi dekat macam bukan sekadar emas saja, macam jam, kereta ke apa ke, kita boleh pergi dekat kedai pajak gadai. Dekat situ nanti dia akan pegang dalam beberapa hari atau seminggu lebih kurang. Dalam masa seminggu tu kita kena tebus balik barang tu. Kira macam dalam masa kita gadai, kita jual benda tu dalam masa beberapa hari. Lepas tu dalam masa beberapa hari kita beli balik. Yes, macam tu. Okay. Pawn shop. Yes, macam tu. Dan jual
benda yang ni kan. Hmm. Yang tak tahu harga lah. Yes, yang macam Dia tu. beritahu harga. Lepas tu jual. Ya, yang macam tu. Okay, last one. Saya rasa ni last one, yes. Yang ni Dah semester sikap kelas. amanah, jujur dan ikhlas. Ikhlas pula. Ikhlas memberi ketenangan jiwa yang tidak diperolehi dengan wang ringgit kecuali dengan hati yang tenang dan penuh takwa. Maksudnya dekat sini kalau kita ikhlas, kita amanah, kita jujur dengan apa yang kita memberi dengan ikhlas, jiwa kita akan tenang. Faham tak? Apa sekalipun kita buat, kalau kita ikhlas, kita tak rasa stres. Faham? Okay. Tadi ada yang minta request main quiz. So, yang ni jawab je tau dekat chat. Saya ada send dekat chat. Yang ni just jawab je. Awak tak payah hantar pun skor awak. Okay, just jawab je. Kalau tak jawab pun tak apa. Sebab saya cuma nak tahu awak punya tahap. Saya cuma nak tahu. Saya cuma nak tahu sama ada awak faham ataupun tidak. Itu saja. Okay, semua boleh tekan link tu ataupun tidak? Boleh, tapi lambat. Saya tekan tak jadi apa-apa. Saya tekan tak jadi apa-apa pun tak keluar apa-apa pun. Tak keluar apa-apa? Serius lah? Welcome. Sekejap. Start ya? Tekan start. Boleh keluar. Kalau boleh tekan, boleh keluar dah. Senangnya game ni. Kalau dah boleh tekan quiz ni, awak boleh keluar terus. Pergi kelas seterusnya. Okay? Oh, okay. Sorry. Ustazah, Sayang. Ketuk-ketuk. kena buat apa tu macam tulis sambung macam hari tu ke? Syarat yang perlu. Boleh ke? Buat yang macam tu. Sheesh. Tak faham Ustazah. Apa ni? Ya. What? Syarat yang perlu ada pada barang. What? Syarat yang perlu ada pada barang. Wow. Soalan dia tahu tentang keadaan barang. Dia benar tu tahu. Dan bersih kepunyaan sendiri atau wakil. Saya dah jawab dah. Apa nombor 1 Naza? Yo. Sekejap saya check. Serius lah. Syarat yang perlu ada pada burung. Barang kot dia typo. Tiba-tiba keluar kan. Dia typo tu. Siapa nombor 2? Ustazah ni kat mana? Wake a mall ke? Dekat wake a mall ke dekat tempat lain? Sekejap sabar. Saya rasa Yang pukul-pukul tu. wake a mall. Dia tak payah ubah apa-apa. Still dekat situ juga. Ya Allah, semua keluar apa ni? Saya langgar, mau lantak. Dia keluar semua, saya tak tahu nak pilih yang mana. Dia tutup jawapan. Okay, tak apa. Cuba dulu. Saya tak nampak sesiapa. What the heck? Apa benda saya buat ni? Lepas ni subjek apa? Lugatul Quran. Oh. Tak apa ke ni masuk lambat? Tak apa. Zat. Apa Zaza saya tak faham langsung ni? Kenapa? Masih dah nak habis lah. Kalah. Betul dah kalah. Ya be. Sekejap
Shush. Hello, Ustazah dengar. Sempat pun. 421, 426. Benda ni. Kenapa, Ami? Tak, ingatkan Ustazah tak dengar. Tak apa. Ustazah Farha dah tunggu. Dia macam tak habis-habis. Ya. Tak, saya ada bagi soalan sama ni, Zaza. Kot, saya pun tak tahulah. Saya baru first time main ni. Zaza. Ya, saya. Ya, Ada masalah tu. dia tulis first on the Ya Tuhan, lagi 2 cepat coy. Saya pun tak tahu. Sorry, saya tak dengar awak cakap apa. Awak cakap apa? saya dah habis dah. 4 26. Lepas tu this who are the